Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa alqaitu 'alayka mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini amma ba'd. Yang saya muliakan Cikgu Zul Zulkifli, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda dan seluruh dan para sahabat dan seluruh yang mengikuti jalan baginda sehingga ke hari akhirat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam pembacaan 30 wasiat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan boleh menambah amal ibadah tumpang berkat bulan Syaban, Rejab, Syaban dan Ramadan ni, yang sebagai persediaan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Sebulan lagi lah tuan-tuan. Hari ni 29 Rejab. 29 Rejab. Esok 29 lah. Esok 1 Syaban lah. Esok 1 Syaban. Maknanya kita baru habis satu malam kebesaran Islam, iaitu malam Isra' dan Mi'raj. Kita akan menempuh lagi satu malam yang agung, iaitu malam Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban ni satu malam yang hebat juga. Jangan kita melepaskan peluang untuk beramal pada malam Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban ni kata ulama, malam di mana Allah menggantikan kitab amalan. Simpan kitab amalan hak tahun lepas, buka kitab amalan hak baru. Sebab tu malam Nisfu Sya'ban, ulama Melayu lah khususnya, dia menganjurkan pada malam tu kita baca Yasin 3 kali. Sebenarnya ulama semua suruh perbanyakkan amalan pada malam tu, tapi Melayu ni tak reti nak buat amalan banyak macam mana. Kan, hak dia reti baca Yasin saja. Bila baca Yasin saja, nak bagi banyak, baca 3 kali, banyaklah kan. Kalau tuan-tuan larat buat amalan lain, main tahajud dan sebagainya, kan, bersedekah, berzikir, baca Quran semua, tarawih pabih, hak mana kita mampu buat semua. Kalau tak larat, ikutlah apa yang disarankan oleh ulama alam Melayu, baca Yasin 3 kali dengan 3 niat. Niat yang pertama, supaya Allah Ta'ala menetapkan dan menambah iman. Yang kedua, rezeki yang halal. Yang ketiga, umur yang berkat. Umur berkat ni pun penting. Hidup lama pun tapi tak ada kebaikan, masalah juga. Biar kita nak hidup lama, umur panjang, kebaikan tu banyak. Semakin bertambah umur, semakin bertambah amalan. Semakin bertambah umur, semakin baik adab dia. Semakin bertambah umur, semakin disayangi oleh seluruh makhluk dan juga Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itu yang kita nak, umur berkat tu. Kan? Ni hidup panjang, orang duk maki hari-hari, ya kacau juga noh. Kan, tak ada keberkatan pada umur. Amalan kau duk kurang pula. Kan? Amalan duk kurang pula, maksiat semakin bertambah. Hak tu nauzubillah min zalik, kita tak maulah kan kita mati dalam keadaan dosa maksiat kita terlalu banyak. Biar kita ni umur panjang, amalan pun banyak juga. Maknanya berkatlah umur, walaupun umur tu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi malam nisfu Syaban tu kan, ulama nak kita mulakan pada malam tu dengan banyak amal ibadah dan tutup dengan banyak amal ibadah. Hari tu sunat kita puasa. Lepas pada tu tak boleh puasa dah. 15, 16 Syaban tak boleh puasa bagi orang yang bukan kaki puasa. Kalau orang kaki puasa Senin Khamis tak apa. Atau adat dia jenis puasa 3 bulan turut-turut sehari, satu tahun 3 bulan turut-turut, Rejab, Syaban, Ramadan puasa, tak apa. Tapi kita baru semangat lagi. Ustaz Mai duk cerita kelebihan puasa bulan Syaban apa semua ni. Tuan-tuan, kita boleh puasa sampai 15 Syaban saja. Faham tak? Lepas pada tu bukan kaki puasa, dia puasa lebih pada 15 Syaban, makruh untuk dia. Pasal dia akan melemahkan himmah dia ataupun semangat dia apabila dia masuk pada awal Ramadan nanti. Sebab tu kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau jenis kaki puasa Isnin Khamis tak ada masalah, terus ya. Pasal adat dia puasa Isnin Khamis. Baik. Ataupun jenis puasa 3 bulan turut ni. Rejab, Syaban, Ramadan. Tiap-tiap tu Rejab, Syaban, Ramadan 3 bulan turut puasa. Macam ada guru saya seorang tu, umur 90 lebih baru meninggal. Tak ada sakit apa, tuan-tuan. Daripada dia habis pencen tu, atau yang saya kenal dia lah, bila dia start mengajar kami ni umur 70 lebih lah kan. Kami panggil dia Sir, cikgu bahasa Inggeris dulu. Dia cikgu bahasa Inggeris kami. Tapi sarban dengan jubah tak tinggal, lebih daripada ustaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiap-tiap tahun puasa 3 bulan berturut-turut, Rejab, Syaban, Ramadan. Umur 70 lebih, relax lah makan kepala kambing. Kita 40 pun tak berani dah kepala kambing. Bukan kepala kambing, isi kambing pun tak berani kan. Lebih sikit naik darah masuk hospital. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ni kelebihan orang yang adat dia ialah berpuasa. Tubuh badan dia sihat. Baik. Tanpa memanjangkan kalam, kita nak masuk kepada tajuk perbincangan kita pada malam ni. Yang lalu kita telah selesai bab yang pertama. Bagi orang yang ada buku lah, buku ni cari dekat Hasani. Ni buku ni cari kat Hasani ni, RM18. Kalau tuan-tuan ada kad dapat RM22. Kalau ada kad dapatlah RM18. Ataupun pencen, tuan-tuan abang kata pencen ataupun warga mah, tunjuk IC kata warga mah, dapatlah murah RM18. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah selesai bab yang pertama, iaitu adab ta'lim, adab belajar dan mengajarkan ilmu kan. Bila kita dah belajar, kita belajar tentang adab belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan, maka yang keduanya kita memilih makanan yang halal, supaya ilmu pengetahuan tu menjadi berkat dan lekat di dalam kepala dan dada kita. Kena memilih makanan yang halal. Bab kedua, penulis bawakan tajuk memilih makanan yang halal. Rasionalnya bila nak belajar ni tuan-tuan, wajib kena ada makanan yang halal. Saya baca lagi tajuk ni. Tak lagi wajib kena cari makanan yang halal. Pasal yang pertama, makanan yang halal ni menyebabkan ilmu lekat dalam kepala dan dalam dada. Yang kedua, makanan halal menyebabkan kita boleh beramal dengan ilmu yang kita belajar tu. Saya buat tengoklah motor saya pun derah macam tu kak. Allah. Depa nak saman, kita duk naik skuter lah ni. Tak jadilah. Kena 2000 melayang. Allah SWT Sayyidina Muhammad. Baik. Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu? Pilih makanan yang halal kerana ini akan menjamin kesihatan dan menyebabkan syaitan berasa gerun. Pasal apa syaitan gerun tuan-tuan? Bila pilih makanan yang halal ni, hati perut bersih. Bila hati perut bersih, minta apa pun kat Allah, Allah bagi tuan-tuan. Mintalah apa pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sekecil-kecil perkara kan, perkara dunia, dan sebesar-besar perkara dunia, sekecil-kecil perkara akhirat, dan sebesar-besar perkara akhirat, semua Tuhan bagi. Orang yang bersih hati perut dia, bersih, yang nak bersih hati ni kena bersih perut dulu. Bersih perut baru hati bersih. Ni perut pun kotak macam apa kan. Sebab tu orang Melayu kata hati perut busuk.
Kan, mula dengan perut tu makan haram, hati jadi hitam. Bila jadi hitam, mula keluar perangai yang mazmumah ataupun perangai yang tercela. Keluar daripada mulut ni macam-macam. Kan, tangan anggota pun jadi banyak melakukan maksiat daripada melakukan kebaikan, dan hati lebih cenderung melakukan dosa daripada kepada pahala, dan benci pula mendengar nasihat. Hak tu yang masalah. Benci pula dengar nasihat. Pasal apa? Hati perut dah busuk habis. Baik, apa kata penulis? Menjamin kesihatan. Yang pertama, dia ada dua matlamat makan makanan yang halal. Bagi penulis buku ni lah, dia ada banyak matlamat makan halal ni, tapi penulis buku dia petik dua benda. Yang pertama, menjamin kesihatan. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makan yang halal ini menguatkan ibadah. Baik, kepentingan memilih makanan dan minuman yang bersih serta halal begitu dititik berat dalam Islam. Ini bertujuan memastikan makanan dan minuman itu tidak memudaratkan manusia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Kulu washrabu mimma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, "Kulu min tayyibati ma razaqnakum." Kan, makanlah daripada barang yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Banyak benda yang Tuhan sediakan atas muka dunia ni. Tolak 2-3 benda yang Tuhan haramkan. Innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan. Khamar, yang pertama khamar ni arak. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khinzir, daging khinzir, anjing kita tak makan pun kan, tapi ada orang makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Darah khinzir, darah haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian beberapa jenis binatang yang ulama sebut haram untuk dimakankan. Seperti apa? Binatang yang bertaring, dan binatang yang berkuku tajam, ataupun binatang yang jenis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang jenis memburu ni, macam harimau, jenis memburu mangsa, burung elang, jenis tu. Haling boleh makan belaka. Faham tak? Bewak pun tak boleh makan, tapi tupai boleh makan. Kan? Tapi sebahagian ulama kata tak boleh lah, sebahagian kata boleh makan. Allahumma salli ala. Bewak mana tak boleh makan? Bewak duk kat Malaysia ni lah. Bewak pada pasang tu boleh. Pasal Nabi itu khusus sebab ada hadis Nabi tidak melarang makan dog ataupun bewak pada pasang tu. Kalau bewak kat kita ni makan haram lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sikit sahaja makanan yang haram tu, halal belaka. Maka makanlah makanan yang halal. Nak menjadi halal ni dia ada beberapa ciri dan syarat dia. Yang pertama, mestilah sumber makanan tu halal. Sumber makanan tu halal. Kan? Tidak ada apa-apa nas yang mengatakan makanan tu haram. Macam tadilah babi, memang kau jelas-jelas sebut dalam Al-Quran kata haram, haram. Kan? Tak ada ni mas jenis makanan kita, contoh kelapa sawit lah. Ada orang jenis makan kelapa sawit lain kan. Minum minyak kelapa sawit pagi-pagi. Kan? Tak ada nas kata kelapa sawit ni haram, maka dia halal. Faham tak? Tu maknanya sumber dia halal. Yang kedua, cara mendapatkannya itu. Kan? Cara mendapatkannya dengan halal. Dengan duit kita beli. Duit tu usaha kita sendiri, harta kita sendiri. Kita dapat dengan yang cara yang halal. Kan? Kita pergi beli roti kat kedai contohnya. Maka beli tu dengan cara yang halal, maka roti tu menjadi halal untuk kita. Dapat cara yang halal. Kena angkat jual beli lah makan. Mazhab Syafi'i dia ada angkat jual beli. Saya beli lah, saya jual. Baru jadi halal. Kalau tak kata macam tu haram, jadi haram makanan tu. Kan? Jadi tak sah jual beli, makan haram pula. Kacau juga. Jadi kita taklid pada mazhab lain, mazhab Hanifah contohnya. Bagi duit tu kira jual beli dah tu. Kan? Bagi duit tu kira ada redha antara penjual dan pembeli lah. Kan? Kira seolah-olah macam kita kata aku beli lah sambil bagi duit. Kawan tu bawa suar barang kat kita, aku jual. Seolah-olah macam kata aku jual dan aku belilah. Mazhab lain tu, kalau ikut mazhab kita Syafi'i, kena kata jual dan beli tu. Tapi ulama nak bagi dapat pahala, maka ulama kata
Barang yang mahal-mahal kita angkat jual beli. Aku jual, aku beli. Barang yang mahal-mahal, tuan-tuan beli saham ke, tuan-tuan beli rumah ke, beli kereta ke, beli apa, barang yang mahal-mahal. Tapi barang yang murah-murah ni tak kata pun tak apa. Faham tak? Beli coklat ke, beli aiskrim ke, beli roti ke, RM10, RM20 tu tak apalah. Tapi hak mahal-mahal kata angkatlah jual beli, kerana ada keberkatan di dalam akad jual beli tersebut. Aku beli, aku jual tu, ada keberkatan dalam dia tu. Baik. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala nak kita makan makanan yang halal ni sebab Tuhan dah menjadikan badan kita ni sihat. Dan Tuhan nak badan ini merupakan satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Tuhan bagi amanah badan kat kita ni, wajib kita menjaga badan ini dengan makan yang halal. Contohlah kereta, kita ada kereta. Kereta jaga kan. Cukup bulan tak servis dan sebagainya. Cuba kita tak jaga kereta tu. Tak jaga kereta 100 ribu perjalanan, mula minyak haram tak boleh tukar kan. Gearbox pecah jadinya kan. Lingkup habis kereta apa semua tu. Lepas tu kita pula model tak ada pula nak beli kereta baru, duk kena repair kereta tu. Jadi menyusahkan hidup kita. Begitu juga tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni tak pernah nak orang kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, servis badan kita ni mudah saja. Iaitu secara zahirnya adalah makan makanan yang halal, secara batinnya melazimi ibadah. Secara batinnya ibadah lazim dia sembahyang 5 waktu ni, jaga. Kemudian zikir pagi dan petang, tu hak tubuh kan, makanan roh dia. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca Quran, selawat dekat Nabi, istighfar. Kena ada sabar sikit tu kan, supaya badan tubuh kita ni kan sihat secara zahir, sihat secara batin. Ni kalau tak ada ke kan, untuk jaga zahir saja, batin tak jaga, kacau juga, dia akan jadi sakit juga ke mana pun. Ataupun jaga batin saja, zahir tak ada, pun payah juga. Kan, lainlah kalau hang wali. Wali tak apa, wali pun makan weh. Ni apa pasal? Nabi pun makan. Nak kemas sangat ibadah sampai tak mau makan, payah kan. Allah Ta'ala menjadikan manusia jenis makan. Faham tak? Maka carilah makanan yang halal. Saya teringat satu cerita tu, ngaji dulu guru saya cerita. Seorang abid, hebat seorang abid. Abid ni, dia ni bernazar tak mau makan daging. Pasal dia apa? Dia nak melatih diri dia agar diri dia ni merasa bagaimana susahnya orang susah. Orang susah kan tak dapat makan daging. Ni belah-belah Kemboja tu belah kita susah makan ayam hari-hari ke. No belah-belah Kemboja kan. Hak geng-geng kita duk pi hantar daging korban tiap-tiap tahun tu. Hak yang jenis makan daging ni setahun sekali lah. Tunggu raya korban lah orang hantar. Aling semua. Memang payah. Allahumma salli ala sayyidina. Orang susah ni makan nasi dengan sayur saja, ataupun dengan ayam saja tu, kata yang kata susah tu. Nak dapat telur ayam pun payah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi dia melatih diri dia agar merasa susah seperti orang yang susah kan. Jadi kerja dia hidup ibadah saja. Tapi kerana dia ni seorang manusia yang bernafsu kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, hati ni meronta-ronta nak makan daging kok, nak makan ayam. Lalu dia buat macam mana? Dia beli telur ayam. Dia balik, dia mengeramkan telur ayam tersebut. Dia macam mana dia mengeram tak tahu. Tapi cerita tu, guru saya cerita, dia mengeramkan telur ayam tu. Dah mengeram telur ayam tu ambil masa kan, 20 hari. Kalau telur ayam kampung ni, saya kalau telur ayam biasa kuning tu memang lama, pasal dia punya kulit dia tebal. Tapi telur ayam hak jenis menetah lah, bukan telur ayam hak jenis makan tu. Telur ayam jenis makan tu memang tak menetah lah jenis tu. Telur ayam kampung. Jadi dia eramkan telur tu sampai menetah jadi anak ayam. Jadi anak ayam kampung 6 bulan baru besar kan. Belah ayam kampung tu kan. Dia tak mau nak makan secara direct. Dia boleh pergi beli je ayam siap-siap, hak masak siap tu, tapi dia tak mau. Pasal dia nak menekan nafsu dia agar ikut apa kata dia, agar ikut akal dia. Tu ahli ibadah, orang yang betul-betul jalan ke Allah Ta'ala ni, dia tekan nafsu sampai tahu tu, dia panggil mujahadah.
Bukan nafsu, bukan akal ikut nafsu. Kita kebanyakan akal ikut nafsu kan. Nak makan apa boleh dapat lalau tu ya. Tu akal ikut nafsu. Nafsu kata nak ni order lah. Nafsu ni order. Akal cari nak cari tak mana ni. Kan. Allahumma salli ala sayyidina. Dia tak. Dia tekan bagi nafsu dia ikut akal dah. Han nak makan ayam boleh. Kita belah ayam. Tapi nak belah ayam je lah. Beli telur ayam. Mengeram tu. Dia tekan sampai tarah tu nafsu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bila dah selesai dah, sembelih ayam. Dah sembelih ayam ni kena masak. Kan. Ahli ibadah dia duk kira nak semayang, nak apa semua ni. Jadi dia payah benda tu. Tapi dia buat jugalah pasal dia tekan nafsu dia untuk ikut akal dia. Habis masak apa semua ni, letak atas pinggan, duduk depan dia. Dia tak makan. Kan. Dia duduk tahan ni, dia tekan nafsu dia ni. Akhirnya nafsu ni meronta-ronta. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala keluar seperti anak anjing, makhluk hitam yang keluar seperti anak anjing, keluar daripada ibu jari kaki, keluar makan ayam dalam pinggan tu, masuk balik ibu jari kaki dia. Tu dia sampai darah tu nafsu ni. Kan dia punya nak makan tu. Nafsu ni, sebab tu nafsu ni kata ulama, nak tekan nafsu ni dengan satu saja amal ibadah. Apa dia? Ibadah puasa boleh tekan nafsu. Ibadah lain payah nak tekan nafsu ni. Sebab nafsu ni Allahumma salli ala sayyidina, dia kalah kalau dia lapar. Sebab tu kita puasa tak larat nak buat jahat, tak larat nak buat jahat. Jadi tak larat kan. Nak angkat handset tengok pun Allah. Kan kerja tak hempah atas muka, terlepas. Dalam tak tepi. Tapi nak buat ibadah kuat pula. Baca Quran ni tak sedap ni. Ui, banyak like dah. Tengok jam. Ui, lama dah baca. Kan bila kita bulan puasa kan. Cuba bulan biasa-biasa baca Quran kau. Kan? Baru baca dua muka ni rasa lama semacam lah. Tengok jap, baru 5 minit. Kan? Rasa lama semacam baru baca dua muka. Kan? Lepas tu rasa lenguh mulut-mulut ni, baru baca satu muka. Ataupun dua muka, selai lah. Rasa lama lah. Tu pasal kita makan banyak di bulan puasa. Kita makan banyak, nafsu kita menjadi kuat. Bila kita makan sikit, nafsu kita menjadi lemah. Sebab tu bila nafsu lemah, automatik roh menjadi kuat. Dia macam tu. Dia tak boleh balance. Dia tak boleh sama-sama kuat ataupun sama-sama lemah. Dia mesti kalau satu lemah, satu kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melainkan bagi orang yang telah pun mendapat bantuan ataupun inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka roh dia sentiasa kuat, nafsu dia sentiasa ditekan. Tapi kita nak sampai taraf tu tuan-tuan, kena mujahadah banyaklah. Dan berusaha mencari makanan yang halal. Dalam hadis yang dinyatakan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wahai yang orang beriman, makanlah barang yang bersih daripada apa yang kami kurniakan kepada kamu. Ni ayat Quran juga. Nabi baca, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanan yang suci dan bersih menjamin kesihatan yang baik. Justru di samping memilih makanan yang berzat dan berkhasiat, sebaik-baiknya pada masa yang sama, perhatian perlu diberikan pada kebersihan dan kesucian daripada segi syariat agama. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang dulu-dulu dia banyak menghasilkan makanan dia sendiri. Sebab tu orang dulu-dulu kekuatan amal ibadah dia berbeza dengan kita. Kan? Walaupun kita lah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohlah kita lah ni kemudahan rezeki tu banyak. Contoh kan, kita nak dapatkan makanan pun mudah. Tetapi amal ibadah kita tak dapat menandingi orang dahulu. Pasal apa? Pasal kita nampak makanan tu bersih di mata kita sahaja. Kita tak tahu proses macam mana orang yang masak makanan tu, macam mana dia dapat, daripada mana dia jual kat kita tu. Dia basuh betul ke tak, apa semua ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia jual kat kita. Kita nampak bersih lah, dah siap dah. Kita makan pun okey, sedap apa, tak ada apa pun, baru masak ya, panas-panas lagi. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, guru saya jarang sangat makan kat kedai. Pasal yang pertama, tak tahu sumber makanan tu. Sebab tu kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi orang yang bolehlah hidup berkeluarga ni, kan, balik makan makanan bini masak tak apa. Tapi kalau tak boleh tak payah kan. Duk gagah balik kan, macam mana duk KL balik main masak makan tadi kacau. Kan? Tak boleh lah macam tu kan. Tapi kalau boleh masak sendiri.
Kan Cik Mai rajin post nak masak sendiri. Dan ni kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masak sendiri kalau boleh. Pasal kita yang tahu, kita basuh, kita apa semua. Kita tahu makanan tu. Kita beli kat kedai, contoh ikan kan. Sah-sah dah, ikan tak kena sembelih. Kita balik, kita basuh sendiri ikan, kita masak daripada makanan yang kita beli sendiri. Kita tahu sumber makanan tu macam mana. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak menjaga kesucian dari segi syariat agama. Sebab tu ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa saya duduk di Indon, saya teringat ni. Kita jenis Melayu ni kalau sembelih ayam pegang dorang kan. Masa saya duduk di Indon, tak apa, kami duduk di Indon ni kami masak sendiri. Jarang makan kat kedai pasal nak sip bajet. Jadi kumpul ada 18 orang kami, 8 orang lelaki, 10 orang perempuan. Lelaki ni semua geng beli barang lah, orang perempuan semua masak. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena hari saya beli barang. Saya pergi beli barang. Depa nak makan ayam. Aku pun pergi cari ayam, tengok kawan tu sembelih. Kawan tu seorang dia jaga kedai ayam ni. Tak apa. Dia apa? Dia kata nak ayam 2 ekor. Dia apa asal-asal pisau, dia pegang ayam, dia kepik. Kepik kepala ni pusing ni. Satu tangan lah dia pegang. Dia tarik macam tu lah. Aku tak payah dah. Aku tak makan dah ayam kot ni. Kan? Dia sembelih macam tu ya. Kan? Memang sah. Memang sah. Sah dari segi sembelihan tu. Tapi kita tengok tak terketik macam tu. Dengan ayam tak ada nak mati lempak lah dalam tu. dalam mesin buang bulu tu. Ayam nak kelempak tu. Kan saya tak tahu. Saya pun buat pejam mata lagi. Kalau aku duduk tengok tentu lagi, aku kata ayam tak boleh makan pula. Mampu. Kawan-kawan semua pakai tak makan lah lagi. Kan saya pun pi. Kan tunggu saya harap kawan tu buat betul je lah. Kan pasal orang Islam juga. Pindo ni saya juga. Pasal semua muka Melayu belakang. Kan bila bagi salam semua jawab salam. Tapi rupanya bukan Islam, tak semayang, Kristian. Jadi kita takut masalah dia macam tu. Kan kalau pindo ni jumpa tulis daging ini halal, atas meja ni kepala babi. Relax lah. Ni tulis kat bawah ni daging halal, atas meja ni kepala babi. Biasa lah. Kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasa lah macam tu. Pasal mereka menganggap halal lah bagi orang yang bukan Islam. Orang Islam tak halal, kena kenal. Takkan babi tak kenal kot, pergi beli apa kan. No? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mesti makanan itu halal dan suci dari segi syariat agama Islam. Nak sembelih ikut syariat agama Islam. Tak boleh sembelih ikut suka. No? Kalau kita tengok sembelih ni, semua bangsa guna perkataan sembelih, betul tak? Kan? Tapi sembelih dia macam mana? Mak Saleh sembelih lembu tahu macam mana? Dia tembak lu kepala lembu tu dengan paku. Tuan-tuan tengok video. Lepas tu dia buat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia potong macam mana tau, tapi lembu tu dah dalam keadaan tak sedar diri lah. Dia sembelih. Sembelih ni mana boleh binatang tak sedar diri. Binatang tu kena sedar. Kan? Dia kena, kalau nak korban pula contohnya, binatang tu kena sihat. Duk sakit-sakit pergi korban pula. Macam tu juga ayam pun. Ayam yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak sembelih. Banyak contohnya lah. Kan dia perlu gempar ayam KFC kan. Dia nak sembelih tu, dia karenkan ayam tu dulu. Dia pak buah karen tu, ayam tu lalu. Kan ayam tu duduk sengak lah. Kan terkejut. Ayam tu duduk sengak, jadi pening-pening itu, dia apa-apa sembelih, tak kena pegang lah. Seorang yang sembelih. Kaki dah gantung lah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang menjadi syubhah dalam makanan kita. Tapi lah ni tak tahu lah. Jakim kata halal. Siapa nak tibai ya. Kalau Allah percaya kat Jakim. No? Baik. Dalam hadis yang dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lah yang layak untuk dirinya. Hak ni punca masalah utama makan makanan yang haram. Kalau selesai kat dunia tak apa tuan-tuan. Makan haram jadi jahat sat. Mati tak apa. Ni masalah dia makan haram yang utama dah jadi jahat atas dunia. Lepas tu mati masuk neraka pula. Jam tuan-tuan. Kan? Ni daging hak tumbuh kerana makanan yang haram ni kena bakar dengan api neraka baru habis. Siapa yang biasa terbakar daging dia? Ada kena exhaust sakit pun. Kena exhaust sikit pun sakit tak sangka noh. Tengok berbintik-bintik kulit kita yang terbakar kan. Pedih lah kalau kena ayak. Ni terbakar seluruh badan ni.
dalam api neraka. Sebab tu kita bila nak makan, kita baca doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah Tuhanku, berkatilah pada apa yang kau rezekikan kepada kami ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Kan kita apa heran, apa yang tu kaitan makan dengan api neraka ni? Siapa makan nak masuk api neraka kan? Cukuplah Allahumma barik lana fima razaqtana. Tapi ada sambungan ya, waqina azabannar, supaya makanan yang kita makan tu tak menyebabkan kita masuk dalam api neraka. Hak tu masalah bagi makan makanan yang haram. Akhirnya menyusahkan di dunia, menyusahkan di akhirat. Nak keluar api neraka ni bukan sat tuan-tuan oi. Kena sekali tu, oi lambat nak keluar, jangan buat pasal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan adat neraka, adat alam akhirat ni pula jenis bertambah. Bukan macam adat di dunia. Adat dunia ni jenis makin kurang. Entah kita sakit, kena izah motor seminggu juga. Dia semakin hari kan. Kena hari pertama tu memang sakit, berubat. Hari kedua kurang sikit, tiga kurang sikit, lepas tu tinggal parut saja. Terkupas kulit tu, sakit balik sikit. Lepas tu main seminggu habis kering, lega terus. Tapi adat alam akhirat ni, masuk hari pertama sakit, hari kedua lebih sakit pada hari pertama, hari ketiga lebih sakit pada hari kedua. Duk sakit tu bertambah ni. Hari terakhir handuk dalam neraka ni adalah hari yang paling menyiksakan. Kan? Lebih dahsyat daripada hari kemarin ni. Ni satgi nak keluar ni, lah ni lagi dahsyat daripada sebentar tadi. Dia semakin bertambah. Itu jangan gagah kan. Buat sesuatu yang menyebabkan kita masuk neraka. Kata Habib apa hak meninggal Indonesia baru ni? Habib apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada apa kata kena Covid tu? Syekh apa? Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir kan? Dia kata apa? Kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyakkan istighfar. Istighfar sehari 3 kali ya, sekurang-kurangnya, kalau malas sangat pun. Ataupun setiap kali kita buat dosa, kita rasa kita melakukan dosa ataupun kita melakukan dosa, istighfarlah 3 kali supaya menggugurkan dosa tersebut. Kan? Insya-Allah minta betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bila kita istighfar 3 kali tu, Allah Taala menggugurkan dosa tersebut. Jangan kita tunggu malam baru nak istighfar, buat dosa tak apa, kumpul nanti istighfar 1 kali. Tak buat 1 kali tu. Kan? Hati dah gelap dah, macam mana nak istighfar? Lupa. Faham tak? Sebab tu masa mula-mula buat dosa tu istighfar terus. Kan? Masa mula-mula buat dosa tu istighfar terus. Supaya apa? Kotoran yang mula-mula melekat di hati tu masih boleh ditanggalkan. Dia macam arang Masa mula-mula hangit tu kita tonyoh dah. Kita tak simpan. Tonyoh keluar mula-mula. Simpan masak 2-3 kali pula dengan arang tu. Apa ya jenuh tonyoh Faham tak? Jenuh tonyoh. Lonyoh tonyoh sekerat jalan, lengoh be tangan-tangan tinggal banyak hitam. Larat nak tonyoh sampai habis hampir balik. Faham tak? Masak pula melekat pula hitam. Lala sampai ke mati duk hitam gitulah. Tengok menyampah dah buang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam begitu menitik beratkan kesihatan umat. Mukmin yang sentiasa prihatin dengan kebersihan dan kesucian makanannya setiap hari, pasti lahir dalam dirinya cahaya keimanan yang membantu dirinya menjaga kebersihan diri secara keseluruhan, termasuk pakaian, tempat tinggal dan tubuh badan. Bila hati perut bersih, dia lemah duduk di tempat yang kotor, ataupun dia memakai pakaian yang kotor, ataupun dia duduk di tempat yang penuh dengan maksiat. Dia tak mau. Hati perut bersih kan. Cuba kita pergi dulu rumah, tak tahulah Tok Wan, tuan-tuan mau macam mana kan. Rumah Tok Wan saya tak ada TV. Kan, tak ada TV. Dan dia tak minat dengan TV dengan radio ni. Dia tak berminat. Kalau cucu balik ni, duk bunyi cucu ni 50 orang, 54 orang. Masa dulu Tok Wan tengah duduk lah, ni lebih lagi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepasal anak Tok Wan 11 orang. 10 orang sebelah orang, 10 orang. 10 orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakat bila balik ni rayuh lah, minta TV, minta apa semua macam-macam. Kata minta TV apa, mai kita semayang jemaah. Kalau semayang jemaah ni penuh macam surau dalam rumah. Penuh macam surau dalam rumah ni. Kalau semayang jemaah bulan puasa ni penuh macam kedai makan ni dalam rumah tu.
Buka puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis semayang semua, selawat, zikir, baca Quran, hak tu lah hiburan di rumah tok Wan. Bila nak main, ni ada handset, ada apa semua ni, tok Wan ingat kan, tok Wan ingat. Tapi zaman tu tak ada lagi lah handset ni, masa tok Wan meninggal tu tak ada lagi lah cucu-cucu dah pakai handset skrin ni. Kan hak ada anak-anak dia lah tu pun hak kerja kemas-kemas, hak kerja biasa-biasa tak pakai lah jenis-jenis ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mahal zaman tu. No? Handset 33 kupang pun 899 harga dah. 899 3 kupang. 33 kupang. No? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka bila sepanjang hidup ni, yang pertama makan makanan yang halal, dia tak boleh duduk dalam suasana yang lara. Kerana apa? Bila hati perut bersih, dia sentiasa teringat Tuhan. Bila dia sentiasa teringat Tuhan, ada anasir-anasir yang melalaikan dalam rumah. Dia tak suka majalah duduk dalam rumah. Ingat, mak nak suka balik majalah. Jadi orang muda-muda, ingat, bawa balik majalah. Dia kata, bawa balik apa ni? Menatang apa? Tak pakai baju apa semua kan? Bisa majalah dulu-dulu kan? Majalah ni apa? Pelakon apa? Allah SWT, artis-artis yang tangkap gambar kat kolam renang lah apa. Pakai lok panjang yang baju tak pakai kan. Tuan-tuan tengok majalah mangga dulu macam mana kan? Ingatlah tak kan. Kan maksud nak bawa balik pun ni bawa sorok dalam baju ni, bubuh bawah katil. Takut tok masuk dalam bilik tengok. Gini ingat dia habang tok wan pun ingat berkandak-kandak. Kan bawa balik daripada asrama dan sebagainya. Bila hati perut bersih, dia tak boleh duduk dalam keadaan macam tu. Dalam ibadah asas agama iaitu solat, aspek paling penting yang ditekan adalah kebersihan diri. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima solat hamba-Nya yang berada dalam keadaan kotor dan hina. Ini sesuai dengan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Ibnu Hibban, iaitu jadilah bersih kerana Islam itu bersih. Punca utama tidak khusyuk ni tuan-tuan, bukan kerana banyak masalah, tapi punca utama kerana tak khusyuk ni ialah kerana banyak makan makanan yang syubhah. Haram tok tepi ya. Bukan kata mayang tak khusyuk, mayang tinggal terus makan haram ni. No? Dia terus rasa mayang ni tak penting. Dia rasa dia jahat. Dia rasa macam-macam lah yang menyebabkan dia tinggal semayang ni. Kan? Makan makanan yang syubhah ni, hilang khusyuk di dalam hati. Punca utama yang kita tidak khusyuk di dalam semayang. Sebab tu berbeza kita semayang bulan puasa dengan bulan tak puasa ni. Sebab tu bulan puasa orang boleh semayang tarawih 20 rakaat. Cuba bulan biasa ni try buat main sunat 20 rakaat tuan-tuan. Terak tuan-tuan. Bukan kata 8. 4 pun tak sampai apa. No? Nak main tahajud pun 7 rakaat je pun pada. Kan? Boleh 7 rakaat tu rasa baik tak sangka. Rasa berjaya semacam tu. Rasa berjaya. Tu pun buat sebulan sekali kan. Cuba buat hari-hari. Tak boleh pi tuan-tuan. Tapi cuba bulan puasa ni kita boleh buat pasal apa? Lagi main tarawih 20 kata kan. Jenis kalau buat 20 lah. Jenis kalau nak buat 20 tu selalunya tak ada tazkirah lah kan. Kalau ada tazkirah, ustaz tu tibai pula sampai pukul 10.30 nak buat 20 macam mana. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohlah kan. Main tarawih ni 20. Selagi kita boleh bangkit sembahyang tahajud, boleh tibai 7-8 rakaat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal perut kosong. Bulan puasa ni kita jadi kurus. Kan? Kurus ni Allahumma salli ala Muhammad. Sebahagian daripada makanan yang syubhah apa semua ni habis gitu lah bulan puasa ni. Sebahagian tu berkat bulan puasa ni Allahumma salli ala Muhammad jadi kurus gitu lah. Tak kena bakar di akhirat lagi. Allah Ta'ala dah membakar sebahagian daripada makanan yang haram, daging yang haram tu di bulan puasa ni, berkat bulan puasa. No, Allah SWT. Sebab tu ibadah kita lain macam bulan puasa. Sebab tu orang yang banyak berpuasa sunat ni memang banyak amalan dia. Pasal hari-hari dibakar dia punya benda yang haram, benda yang syubhah. Dan kemudian bila habis benda yang haram syubhah tu, roh dia semakin kuat. Bila dia buat amal ibadah ni tak rasa berat langsung. Kan? Berbeza. Orang buat amal ibadah rasa sedap ni dengan orang buat amal ibadah rasa terpaksa ni, dia lain. Buat amal ibadah rasa terpaksa ni, dia rasa letih. Bangkit kan. Kita boleh tengok dengan awal-awal Ramadan ni, kita boleh tengok mula-mula ni rasa semangat. Kan? Rasa semangat tu lain tak apa. Tapi bila pertengahan Ramadan jadi kurang pasal apa? Pasal orang mula rasa letih.
Hak kekal tu siapa dia? Hak kekal tu orang yang rasa sedap beribadah. Sebab tu dia kekal tu. Istiqamah daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Pasal yang pertama, dia rasa sedap tu, nak dapat rasa sedap tu dia dah bersedia dah Rejab Syakban tu. Dah jaga makan, dah puasa sunat, dah apa. Bahkan orang yang nak terima Ramadan ni, sebahagian orang soleh ni, dia dah bersedia pada bulan Syawal lagi. Bulan Syawal tahun lepas ni, dia dah bersedia dah untuk menerima Ramadan yang akan datang ni. Dia dah jaga dah. Oh betul, bila masuk awal Ramadan ni, kesedapan dia tu lain, dan ibadah dia bertambah sampai akhir Ramadan. Dulu masa saya mengaji tu, masa arwah ustaz saya ada tu, Allah SWT dia meninggal dah. Depa 10 awal Ramadan witir 3 rakaat. Tengah 10 yang kedua Ramadan witir 5 rakaat, 7 rakaat. 10 akhir Ramadan witir 11 rakaat. Tu tarawih 20 rakaat tu. 31 rakaat. Siapa nak tunggu tuan-tuan? Semua hak tua-tua belakang tunggu. Habis semayang tarawih pukul 11.30 malam. Mana ada tazkirah tengok. Lah ni lah tazkirah, sekolah tafsir banyak. Tazkirah banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Faham? Tu nak maknanya apa tu? Tu. Orang hak kekal tu maknanya orang yang dah bersedia selama tempoh yang panjang kan untuk menerima kehadiran Ramadan. Tu dia masuk Ramadan tu dah sedap dah hari pertama. Hari 10 hari yang kedua tu kan, kesedapan dia tu dah 2 kali ganda dah. Yang 10 hari yang ketiga, 10 hari fasa yang ketiga tu kesedapan dia dah 3 kali ganda dah. Tu kemah Allah SWT Muhammad. Jenis tu memang tiap-tiap tahun lah Lailatul Qadar. Kita pun nak tahu tu lah insya-Allah. Yang mudah-mudahan pakat jadi ya, pakat Allah SWT buat persediaan untuk menerima Ramadan. Pemilihan makanan bersih dan halal menjadi keutamaan dalam ajaran Islam. Makanan yang haram pula sama ada daripada bahan yang dicampur najis ataupun bersumberkan punca yang tidak halal mendatangkan 3 bahaya yang besar kepada si pemakan. Yang pertama tuan-tuan, makanan itu mempengaruhi jiwa si pemakan sehingga dia lebih gemar melakukan kejahatan dan maksiat serta benci kepada kerja kebajikan dan ketaatan. Hak ni yang masalah sekali. Mula-mula ni Allah SWT bila makan, dia kerja nak buat maksiat saja. Allahumma salli ala sayyidina. Tambahlah ni maksiat ni terlalu mudah. Maksiat ni melalui ini lah. Zaman law ni. Dulu kau maksiat payah sikit. Kan? Dulu maksiat payah sikit. Lah ni maksiat mudah. Duduk dalam rumah, duduk atas sofa boleh tengok maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, doanya tidak dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa berbuih-buih ke tuan-tuan? Minta macam-macam ke Allah Taala. Kan? Macam nak bagi makanan yang haram. Teringat Allah SWT Muhammad satu kisah zaman Nabi Musa AS. Satu negeri ni ditimpa kemarau yang panjang sehingga semua tanaman dan binatang mati, tinggal manusia. Lalu mereka mai jumpa Nabi Musa AS, minta tolong kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah Ta'ala kan? Dia boleh cakap direct dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa ni. Lalu Allah kata apa? Macam mana aku nak mendengar doa mereka sedangkan dalam perut mereka tu penuh dengan makanan yang haram. Makan riba, makan hak orang tanpa sebenar, jual beli muhung, semua ada kat bangsa tu. Nabi Musa marah lah kan, hampa makan haram tu, lepas tu hampa nak minta macam-macam kat Allah Ta'ala. Lepas tu Nabi Musa suruh semua orang bertaubat kan. Habis bertaubat apa semua ni, kemudian minta sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Kalau nak aku turunkan hujan, cari seorang hamba aku ni. Nabi Musa cari seorang yang sangat lekeh kan, macam pengemis muka tapi wali Allah. Dia pipi tengok Nabi Musa mai minta pertolongan ke dia, kata Allah minta hang yang minta kepada Allah untuk meringankan ujian depa ni, yang minta hujan. Maka wali Allah tu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru nak minta hujan turun dah. Tak ada apa tak keluar lagi pada mulut dia baru nak minta hujan turun dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita teringat dulu tahun 2006 2016. Ingat dulu hak kemarau panjang 2016 kan.
Ha. Yang kerajaan negeri Kedah masa tu Tok Roji Saleh ada buat munajat besar-besaran dekat stadium Suka Menanti. Kami pian waktu tu saya 2016 tu, bukan 2016, 2008 gitu kot. Berapa bila lah. Masa tu saya duduk college lagi. Saya pun pian jadi AJK, lepas tu boleh semayang sekali, tak jauh. Saya duduk soh yang ketujuh daripada Tok Roji Saleh. Semayang hajat, minta hujan, sunat istisqa. Rakaat pertama 40 kali qul huwallah, rakaat kedua 30 kali qul huwallah, rakaat ketiga 20 kali qul huwallah, rakaat keempat 10 kali qul huwallah. Tu kalau tak buat semayang Jumaat pakai haram, tak buat hajat jenis tu. Lama tuan-tuan, 2 jam bah. Kan? Oh, Tok Guru Haji Saleh. Ni tengah-tengah doa ni, hujan rintik-rintik turun. Oh, tu dia kata ni nampak ni wali Allah minta ni. Ni tengah-tengah doa ni, habis main hajat. Oh, dia tengah angkat tangan berdoa ni, hujan rintik-rintik turun. Oh, dia kata, ni yang Tok Guru yang doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja nak dapat Hindu tuan-tuan, jaga makanan yang halal. Baru boleh amal ibadah, kan? Baru boleh hati tu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni makan haram, hati gelap, hati perut busuk, nak minta macam-macam kat Tuhan. Nah, yang ketiganya akan mendapat siksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Maka ni 3 akibat utama daripada makan makanan yang haram. Makan itu mempengaruhi jiwa, akhirnya kita menjadi ahli maksiat. Yang keduanya, doa tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, wajib menjaga makanan yang haram ni. Antara punca juga anak-anak ni menjadi keras kepala, tak dengar cakap ni, pasal kita lah juga, kan. Mak bapak ni buat masuk makanan yang haram, ataupun mengizinkan anak-anak ni makan makanan yang ada benda yang haram dalam makanan tersebut. Faham? Jadi bila dia duk makan, contoh kan, jenis ropok-ropok yang tak ada punca, tak tahu ni cok halal ni halal betul ke ataupun dia kopi lah bubuh. Faham? Kita kena rajin juga, jangan cok halal tu tengok, oh ada cok halal ni, kira halal kot. Tak, tuan-tuan cek dulu, kan? Ada syarikat yang bohong cok halal dah. Saya cek, saya nak beli dekat Maidin lah contohnya kan, nak pergi kan, duk ambil pegang barang-barang dah tu, kan, kita tengok ada halal. Lepas tu saya buka ni, cek tengok syarikat tu main mana, kan, buka lah laman web JAKIM, tengok ada tak, betul sungguh ke dia ni dapat cok halal ke apa. Baru beli. Lepas tu nak beli barang sikit lah, berjam duk kat Maidin, kan, pasal duk tengok barang hak first time tengok lah. Kalau barang duk biasa duk ambil dah, kita tahu dah. Kan, tengok syarikat tu main mana, lepas tu sungguh ke, kan. Mak saya sama kat jenis tu, dia nak beli kuih-kuih apa kan, kuih-kuih orang duk tak di kedai kan, dia nak makan tu, dia tengok tu, oh ada cok halal, dia telefon tu, dia telefon dengan Cina angkat, tak balik makanan tu, kan, tak jadi terus nak makan. Dia tahu lah, kalau front desk pun dah orang kapiak yang jaga, maknanya dalam-dalam tu Cina. Siapa dia hak buat makanan tu, kan, hak jenis kuih-kuih duk dalam balang tu. Orang tu tengok kita tak di kedai tu kan, kuih-kuih dalam balang tu, front desk pun Cina dah angkat. Kan, makanya dalam-dalam kita tahu dah, oh syarikat ni bukan Muslim dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jaga, bila kita walaupun sekalipun kita tak buat masuk makanan yang haram dalam rumah, tapi kita biar anak-anak dah beli makanan yang haram. Dia makan ropok-ropok ke apa ke, coklat-coklat ke apa ke, kan, yang bukan tak dapat dipastikan tahap halal dia tu, kan, sahih sungguh ke dia punya logo halal tu, maka itu pun menjadi punca anak-anak ni menjadi hati keras, kepala keras, semua keras, tak dengar cakap mak ayah, kan. Bila kita ajak dia marah kita balik. Oh, kita dulu tak berani nak marah ayah kita, betul tak? Kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah kalau cakap ni gerun dah, habis out lah ni. Mak kata kalau ugut, mak kata abang kat ayah ni ugut ya, kita ni dah takut dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan, tu punca lah, kan. Ayah ni tak biasa bawa masuk makanan yang haram dalam rumah. Tu ya, kan. Sebab tu kita jadi teradap dengan sendirinya di rumah. Tapi lah ni macam mana, ugut pi dengan Perdana Menteri pun tak takut lah nak tu. Ugut dengan polis, relax dia, kan, ugut dengan polis. Allahumma salli ala sayyidina. Dulu kalau nak jumpa budak-budak ni,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak menghormati guru ni, nak maki depan-depan guru ni, tak ada. Lah ni berceramah budak-budak maki cikgu depan-depan cikgu lah, depan muka cikgu maki. Oh kan, dulu budak ni kalau geram habis out kat cikgu ni, pi toreh hantar cikgu lah, tak berani nak maki depan-depan muka cikgu. Betul tak? Toreh hantar cikgu, cikgu pun tahu dah kan. Dia ni tak ada orang lain lah, aku duk marah dia je kan. Tapi akhirnya jadi orang kok, pasal cikgu pun tak ambil hati sangat dengan perbuatan anak murid yang pasal cikgu faham besok darah muda kan, kena marah dia memerintah. Tapi jadi orang juga akhirnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok budak lah ni maki depan muka cikgu, esok tak jadi apa. Cikgu pun takkan cikgu nak berbaik sangka. Budak ni darah muda dengan maki depan muka aku pun tak apa. Ada tak ada tuan-tuan. Cikgu pun automatik maki dia balik. Bila kena anak murid ni kena maki dengan cikgu, habis. Habis masa depan budak tu. Jaga. Sebab tu jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga bermula punca daripada makanan, merosakkan jiwa dan raga seseorang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik tu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan tu mai pada diri saya sendiri. Akhirnya tuan-tuan, macam biasa, saya bawa tabung Mahat Ibn Amal. Lepas tu saya bawa buku wakaf. Kemudian yang ketiganya saya bawa tu buah kurma tu Projek Seriti. Kurma Safawi tu. Satu bungkus tu RM10 lah. Ini untuk dana Seriti lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya nak open lah kat tuan-tuan, siapa yang nak menajar buah kurma tu, kita nak bagi kat budak warga-warga Seriti. Ada lebih kurang 230 orang. Kita nak bagilah, kalau boleh seorang 3 pack. Kita nak bagi mereka. Tapi siapa nak tajar tu, siapa yang nak tajar, ambil peluang nak tajar untuk bulan puasa ni. Start awal Ramadan kita bagi seorang 3 pack. Tapi nak cari penajar dia, satu bungkus tu RM10. Lah ni tuan-tuan beli makan lah. Siapa dah puasa sunat apa semua tu, ambil makan lah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya target nak jual, kalau boleh saya nak jual 10,000 pack tu. Tapi saya nak cari orang yang nak tajar tu lah. Tajar untuk kita edarkan. Yang pertama dekat warga Seriti, yang kedua Wadi Anas kan. Kemudian seterusnya orang-orang susah lah apa semua ni lah. Budak-budak sekolah, budak-budak tahfiz apa semua kan, tahfiz yang berdekatan dengan kita ni, kita bagi habis kat depa semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biar depa makan tu kurma yang kita tajar tu, pahala puasa depa tu kita pun boleh sama. Bagi kat budak sekolah ni, depa yang kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita duk pulun sangat kempen bagi kat budak sekolah ni. Bagi budak sekolah ni untung tuan-tuan. Tahu siapa? Budak sekolah ni, tambah budak sekolah asrama, sekolah agama pula kan, dia bukan nak mengapu. Dia pergi sekolah pagi, dia bangkit main yang subuh berjemaah kan. Kemudian dia ada wirid, dia apa semua kan. Dia buat secara berjemaah, dia baca Quran sehari tu kan. Dia pergi sekolah, dia mengaji agama. Sekejap lagi balik lagi, dia ada tadarus apa semua ni, sampai ke malam ni penuh dengan amal ibadah ni. Berhenti main bola saat lepas saat. Tu pun main bola pun ibadah juga bagi dia kan. Lepas tu nak bagi sihat tubuh badan dan sebagainya. Kelih sikit-sikit tu tak apalah budak-budak kan. Tak kelih kan budak-budak lah, kita orang tua pun kelih juga kan. Tapi hidup mereka terpenuh dengan amal ibadah. Bila kita bagi mereka makan buka puasa, pahala sehari tu boleh kat kita. Sebab tu duk kempen bagi budak sekolah agama, budak sekolah tahfiz makan ni kan. Pasal mereka tu banyak buat pahala. Kalau nak bagi kat jiran pun boleh juga, tak ada masalah. Itu silaturahim kita dengan mereka kan. Tapi kita tahu jiran kita pahala nak banyak mana kan. Dengar TV 24 jam. Bila duk dengar baca Quran. Allah, bukan saya nak kutuk jiran tuan-tuan, tak. Tapi nak abang macam tu lah kan. Dengan jiran pun bagi juga. Allah SWT pasal nak jaga hubungan silaturahim. Tapi nak pahala banyak, bagi kat budak sekolah. Pahala memang banyak pak tu. Dosa sikit lah. Pahala banyak. Kita pun boleh sama. Bagi makan orang buka puasa, pahala dia seperti Tuhan kopi pahala dia mai kat kita. Dia dah dapat dah pahala dia, kita dapat pula bahagian dia. Jadi saya cukup setakat ni. Allah Subhanahu wa taala alam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min 'amalin la yarfa' wa min du'ain la yustajabu lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.